Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kelas PDPR Sains tahun 6 pada hari ini, okey, cikgu sebenarnya cikgu ulang balik apa yang tugasan yang cikgu berikan pada minggu lepas, ya. Oleh kerana belum ada lagi murid yang membuat tugasan yang cikgu berikan pada minggu lepas, jadi cikgu sambung tugasan itu ataupun cikgu ulang balik tugasan itu pada hari ini. Okey, baik ya. Tajuk untuk kita belajar pada hari ini iaitu mengenai bahan buangan, iaitu bahan buangan terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan. Baik, ini adalah satu istilah ya bagi jenis bahan buangan. Okey, yang ni kamu kena ambil uh, ambil pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan terbiodegradasikan. Okey, ini adalah satu istilah. Okey, kita faham dulu. Sebelum kita faham dulu apa yang dimaksudkan dengan terbiodegradasikan, okey, kita lihat dulu situasi yang terdapat di dalam buku teks Sains tahun 6 muka surat 152. Okey, di sini ada dua situasi. Kamu lihat pada tahun 1990 seorang budak ini telah tanam bahan buangan. Contohnya di sini kereta mainan yang tertanam di belakang rumahnya. Okey, apabila dikorek balik di belakang rumah dia, dia jumpa kereta itu dalam keadaan yang masih elok. Okey, kita lihat kereta mainan ini dibuat daripada plastik. Jadi bahan buangan yang dibuang ini adalah plastik. Okey, jadi bila setelah berpuluh tahun dikorek balik di kawasan belakang rumah dia, dijumpai kereta itu masih elok. Okey, apakah yang dimaksudkan di sini? Okey, jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah tentang pengurusan bahan buangan. Maksudnya di sini bahan buangan yang diperbuat daripada plastik tidak mereput. Okey, tidak mereput dalam tempoh masa yang sangat lama. Okey. Baik, jadi dia tak reput. Kalau kita tanam plastik, contohnya botol plastik ataupun bahan-bahan buangan yang dibuat daripada plastik, setelah berpuluh tahun, 20-30 tahun kemudian, kita akan jumpa plastik itu masih lagi dalam keadaan elok, iaitu tidak reput. Dia berbeza dengan setengah jenis bahan buangan yang kita tanam, yang kita buang, dia akan mereput. Maksudnya dia akan terurai. Dia akan mereput. Jadi di sinilah kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, di sini kita faham dulu apakah maksud bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks. Okey, bahan buangan terbiodegradasikan ini adalah bahan buangan yang boleh direputkan. Okey, senang kita nak faham. Maksud terbiodegradasikan, bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang boleh reput. Okey, kita dah belajar tentang tajuk mikroorganisma. Jadi bahan buangan ini boleh direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrin di dalam tanah. Okey, dalam bahasa yang mudah kita kata bahan yang reput ini menjadi tanah. Okey, bahan yang reput ini menjadi tanah. Okey, contoh yang paling mudah kita lihat bangkai haiwan. Bangkai haiwan. Okey, atau ada haiwan yang mati. Kita lihat lama-lama, kalau kita lihat, kalau kita tanpa belajar sains, kita lihat, kita kata haiwan tu reput dan akhirnya jadi tanah balik. Okey, itu adalah proses terbiodegradasikan, iaitu proses pereputan bahan buangan ini oleh mikroorganisma. Okey, kalau kamu buang sisa makanan pun, sisa makanan ini akan jadi tanah balik. Itu dalam bahasa yang mudah kita nak faham lah. Okey, kenapa dia boleh berubah menjadi nutrin? Okey, dalam bahasa lain tadi cikgu sebut jadi tanah lah. Okey. Okey, kerana bahan buangan itu boleh
direputkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi itu adalah maksud bahan buangan terbiodegradasikan, iaitu bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, bila dia dah direputkan oleh mikroorganisma, dia akan kembali menjadi nutrien di dalam tanah ataupun kita sebut menjadi baja, menjadi sumber nutrien di dalam tanah. Okey. Jadi bahan buangan yang macam mana yang boleh terbiodegradasikan? Okey, ataupun bahan makanan, bahan buangan yang manakah boleh direputkan oleh mikroorganisma? Okey, jadi bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma ataupun istilah lain yang kita sebut adalah bahan buangan terbiodegradasikan, terdiri daripada bahan organik. Okey, apa itu bahan organik? Bahan organik iaitu bahan yang dibuat daripada bahan semula jadi. Sumber bahan buatan dia adalah daripada bahan semula jadi, seperti daripada sumber asasnya adalah daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okey, jadi bahan organik ini adalah seperti sisa makanan. Okey, pertama tu sisa makanan. Sisa makanan ini adalah daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Itu makanan yang kita makan. Kita makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan ikan, makan ayam, makan daging. Semua tu adalah daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, ya. Baik, jadi bahan buangan ini ataupun lebihan makanan yang kita buang ini boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, yang kedua adalah kertas. Itu bahan yang dibuat daripada kertas. Ya, seperti mana yang kita tahu, kertas dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, daripada kulit kayu. Okey, jadi bahan yang dibuat daripada kertas juga boleh direputkan oleh mikroorganisma. Kalau kita buang lama-lama dia akan reput. Okey, direputkan oleh mikroorganisma ataupun kita sebut sebagai terbiodegradasikan. Okey, yang ketiga adalah bahan kumuh dan tinja. Kita dah belajar dulu darjah 4 apa bahan kumuh, iaitu bahan yang dikeluarkan, bahan buangan yang dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Paling mudah nak faham, najis lah, najis haiwan. Okey, kita ambil contohnya tai lembu, tai ayam. Okey, jadi bahan buangan ini boleh direputkan oleh mikroorganisma. Sebab tu dah orang buat baja daripada tahi ayam, tai lembu. Okey, sebab bahan kumuh ataupun tinja ini boleh direputkan oleh mikroorganisma ataupun kita sebut sebagai bahan buangan yang terbiodegradasikan. Okey, jadi kita nak faham bahan buangan, cara yang mudah kita nak faham bahan buangan yang terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, apa jenis-jenis bahan buangan? Itu yang tiga tadi yang kita sebut, iaitu bahan buangan daripada bahan organik, iaitu seperti daripada bahan buangan daripada sisa makanan, bahan buangan yang diperbuat daripada kertas dan juga bahan buangan daripada bahan kumuh dan juga tinja. Jadi jenis-jenis bahan ini kita sebut sebagai bahan organik, dan bahan organik ini boleh terbiodegradasikan ataupun maksudnya boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, itu maksud bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, manakala bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan, ini lawan dia lah. Okey, tadi terbiodegradasikan maksudnya boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, senang nak faham, boleh mereput. Okey, tidak terbiodegradasikan lawan dia lah, iaitu tidak boleh reput. Seperti contoh yang di atas tadilah. Okey, sampai berpuluh-puluh tahun bahan buangan ini masih kekal, dia tidak mereput.
Okey, jadi bahan buangan yang macam mana yang tidak terbiodegradasikan, iaitu bahan buangan yang diperbuat daripada kaca, okey, daripada plastik dan juga logam. Okey, contohnya botol-botol kaca yang kita buang. Kita buang berpuluh-puluh tahun nanti kita akan jumpa kaca, botol kaca itu masih lagi dalam bentuk asal dia. Walau kalau dia pecah pun masih lagi ada kaca tersebut. Okey, yang kedua bahan yang dibuat daripada plastik. Contohnya plastik, botol plastik, plastik bungkusan. Okey, bungkusan makanan, bungkusan barang tu. Sebab itulah kita tak boleh buang bahan-bahan yang dibuat daripada plastik ni sewenang-wenangnya. Okey, jadi bahan yang dibuat daripada plastik ni juga tidak akan mereput sampai berpuluh-puluh tahun. Okey, dan juga bahan yang dibuat daripada logam, daripada besi. Okey, bahan-bahan ini juga tidak mereput. Okey. Ataupun kita sebut tidak direputkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tak boleh mereputkan 3 jenis bahan buangan ini. Okey, jadi bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme ini kita sebut sebagai bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Begitu juga satu lagi adalah sisa toksik, iaitu bahan kimia yang dibuang, bahan kimia yang dibuang seperti minyak hitam dan juga racun-racun. Okey, jadi bahan toksik ni juga tidak terbiodegradasikan. Okey, jadi itu yang cikgu nak jelaskan di sini mengenai apakah yang disebut, apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasikan dan apakah maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, baik. Jadi cikgu harap kamu faham tentang tajuk ini, iaitu mengenai terbiodegradasikan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 152.